mana ketaatan itu berat. Kebajikan tu berat. Jadi kalau kita harap rahmat Allah, harap keampunan Allah daripada Allah, tak buatlah. Ada ni macam orang lah, kerja tu berat. Kalau tak kerana nak kepada balasan upah mahal, tak buat kerja gitu. Tapi dia jadi bangkit semangat, boleh buat kerja walaupun berat, walaupun bahaya, walaupun kotor. Kenapa tu? Kerana ingat akan balasan tu. Boleh dia takluk kepada menegahkan. Mana apa? Menegahkan daripadanya. Syaitan pula menegah kita daripada kebajikan. Kebajikan tu berat dah. Syaitan pula hidup tegah, hidup sekat. Sebab kita jangan lupalah dahulunya Aqabah yang ketiga tu, Aqabatul Awaik, perkara-perkara yang menegah kita daripada amal ibadah. Ada 4. Salah satunya syaitan. Kan 4 perkara kan yang menegah kita daripada amal ibadah, yang menegah kita dari kebajikan. Ada 4. Dengan manusianya, dengan dunianya, dengan syaitannya, dengan nafsunya. Hafal. Manusia, dunia, syaitan, nafsu. Ini syaitan. Dan syaitan daripadanya menegahkan. Mana syaitan menegahkan daripada jikan. Dan hawa nafsu. Kepada lawannya menyeru. Ayat dia ni ayat, dia terjemah betul benar daripada kitab Arab. Di kitab Arab ni dia tempat takluk tu kadang-kadang di belakang. Ni dia kira ikut terjemahan. Dia tak ada ubah ayat. Kita kalau bahasa Melayu tak ada gini. Ada. Dan syaitan daripadanya menegahkan. Yang kita naknya menegahkan daripadanya. Bahasa Arab okeylah gitu. Bahasa Melayu tak ada. Tapi dia terjemah kitab Minhaj ni, Syekh Daud terjemah mengikut kaedah bahasa Arab. Kata apa ayat kitab tu? Daripadanya menegahkan. Menegahkan daripadanya itu nahu bahasa Melayu tau. Apa tu? Tu tata bahasa pun ke apa? Tu bahasa Melayu. Bahasa Arab dia tempat takluk tu kadang-kadang biasanya dia hafal, kadang-kadang di belakang ni, di belakang. Daripadanya menegahkan, yakni menegahkan daripadanya, daripada kebajikan. Dan hawa kepada lawannya menyeru, yakni dan hawa menyeru kepada lawannya. Jadi kepada tu ditakluk kepada menyeru di belakang tu. Lepas tu kita nak faham hak kita ni, kita buat tanda sendirilah. Kita buat tanda sendiri. Mengikut ikut kaedah tu sendirilah. Dia biasanya kalau kita mengaji, kita buat tanda tu tak ada banyak tak ada ruang, banyak benda nak kena catat. Jadi kalau kita orang ngaji ni biasanya kepadanya menyeru, kita pun tanda di bawah tu tulis nombor berapa, nombor 2. Kepada ni takluknya di mana, kita buat tanda sikit ni, panah di hadapan. Tempat takluknya menyeru. Nombor 3 tu letak di menyeru pula. Mana kita faham lah. Kepada lawannya menyeru, mana menyeru kepada lawannya. Sebab atas kepada tu kita tulis nombor 3 contohnya. Menyeru tu kita tulis nombor 3. Kemudian kepada ni kita buatlah sikit tandaan bahawa kepada ni tempat takluknya di belakang, bukan di sebelum, bukan di belakang. Kita tanda ada ni. Aduk. Kemudian atas masing-masing lah pula tanda macam mana. Kan tidak berapa nak faham kita. Dan hawa kepada lawannya menyuruh. Apa benda pula terbalik kok bunyi. Dan hawa kepada lawannya, kepada lawan kebajikan, menyeru kepada lawannya, lawan kebajikan. Apa lawan kebajikan? Kejahatan lah. Sekarang ni hawa nafsu
menyeru kepada lawannya, lawan kepada kebajikan. Apa lawan kebajikan? Kejahatanlah lawan kepada kebajikan. Jadi kebajikan tu berat. Syaitan pula sekat daripada kebajikan. Nafsu ni dia hebat laginya, bukan setakat sekat kebajikan nafsu ni, dia seru kepada buat kejahatan pula dah. Mana ni? Sekat jangan buat kebajikan, okey lagi, tak ada pahala. Tapi kalau dah buat kejahatan, tak ada dosa. Ada. Nafsu ni seru pula kepada lawan dia pula. Dah lah kebajikan tu jangan buat, seru buat kejahatan pula dah. Seru buat kejahatan. Yang mana kita terdahulu buat kebajikan, buat kejahatan, hak besarnya adalah tinggal kejahatan. Biarlah kebajikan tak banyak pun, tapi kejahatan kena kurang. Lagi waktu dia kurang kebajikan ni bukan perkara wajib. Perkara wajib tak ada waktunya. Kurang kebajikan tak apa, semayang tak cukup 5 waktu tak apa. Bukan begitu. Main waktu tu orang tak cerita. Kurang kebajikan tak apa, mana puasa Ramadan tak cukup sebulan tak apa. Tak kena gitu. Mana kewajipan hak tu pasti dah. Tapi hak kurang kebajikan mana? Amal sunat kurang, semai sunat malah, puasa sunat malah. Tapi janji kejahatan dia tinggal. Alhamdulillah dah. Lebih baik daripada orang yang rajin buat kebajikan, banyak buat amal sunat, banyak juga buat benda jahat. Banyak ngaji Quran, tapi banyak mengumpat. Kawan tu bukan kata tak ngaji Quran. Ngaji Quran pun tak pandai. Tak ngaji Quran pun tak pandai, buta huruf. Tapi kata kat orang, dah idak wahi. Jenis ni ngupak kau orang tak tahu dia lari malah. Tapi dia ni kalau bab ngaji Quran bukan kata tak malah ngaji Quran, tak pandai nak ngaji Quran. Ada orang memang tak pandai sungguh. Tapi berdosa ke? Tak berdosa. Tapi rugilah sebab selebih-lebih zikir membaca Al-Quran. Saya pernah dengar dalam radio, buta huruf, tak pandai baca Quran, berdosa. Dah. Belajar Quran fardu kifayah, baca Al-Quran sunat. Tapi bila nak baca je Al-Quran, wajib fardu ain, kena belajar hukum. Nak baca Al-Quran, wajib fardu ain, kena belajar hukum. Tapi kalau dia tak baca Al-Quran, fardu kifayah dia belajar bab Quran ni. Jadi kalau tak belajar, tak ada lima fardu kifayah. Hak fardu ainnya betul Fatihah molek. Itu je. Tapi rugilah, tapi yang kata berdosa. Tapi memang ada orang yang memang tak boleh baca Quran. Fatihah tu dia kena betul lah, waktu berkait dengan rukun semayang. Tapi tak ada lah dia ngaji Quran, tapi dia tak ada ngumpat kat orang. Pada ni. Kata dahulu kan bicara dalam kitab kita ni kan. Dia panggil ni, dia buat bandingan dengan makan obat dengan makan bisa. Ingat dah dahulu, makan obat dengan makan bisa. Maknanya kalau orang ni tak berahi makan obat, tak apa, tapi jangan makan bisa. Ada ni macam tadilah, malah wa amal ibadat sunat, rugilah. Tapi janganlah buat dosa banyak. Sekarang ni makan obat tak mau. Kan ada kan, bukan budak je, orang tua pun pasal budak ramai. Orang tua pasal budak ramai, bukan budak je, kena kejam. Orang tua payah, tak nak kejam orang tua ni. Tak, kalau budak boleh kita paksa. Tak apa tak makan obat, tapi jangan makan bisa. Sebab apa? Sebab obat yang paling besar adalah pantang. Itu obat yang paling besar. Pantang tu obat yang paling besar. Tuhan Nabi kata, pantang tu obat yang paling besar.
Tiba-tiba rajin makan ubat. Tapi hok bisa tu sama rajin. Jadi tak? Ubat tak pernah tinggal. Tapi bisa tak pernah tinggal. Kan? Jadi gitu. Jadi hok comelnya rajin makan ubat, bisa tak makan. Hok comelnya rajin buat ibadat, kejahatan tak buat. Tu hok comel sekali. Hok comelnya rajin makan ubat, jangan makan bisa. Rajin buat amal ibadat, jangan buat kejahatan. Hok tu hok nombor 1. Hok paling komar, hok paling rendahnya tadilah rajin buat amal tapi berakhir buat maksiat. Rajin makan ubat tapi berakhir makan bisa. Tak jadi gitu. Tak jadi. Ingat bicara dah dalam kitab minhaj kita ni. Dalam kitab minhaj pun sebut juga obat bisa. Hakikatnya makhluk. Obat tak boleh bagi manfaat. Bisa tak boleh bagi mudarat. An-nafi' ad-dar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrah yang beri manfaat. Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrah yang menjadikan kemudaratan atas seseorang. Makhluk tak boleh bekas sama sekali. Obat tak boleh bagi manfaat. Mudarat tak boleh bagi ini bisa tak boleh bagi mudarat. Itu hakiki. Dah kata cakap obat batu makan bisa, obat makan bisa dalam kitab minhaj, itu hukum zahir. Asbab bukan pegangan. Lepas tu Nabi kata pantang adalah sebaik-baik perubatan. Pantang tu. Tapi balik pada hakikat kita maklumlah. Ni tak boleh cakap sikit makan ubat. Tak ada Tuhan pun. Makan ubat. Lepas telan Panadol suti hilang penipal lemu ni tak ada Tuhan. Ada begitu. Cerita pula jangan duk makan bisa tu. Sikit-sikit bisa. Sikit-sikit bisa. Makhluk tak bekas. Dinafsui nak makan tu. Sikit-sikit bisa. Sikit-sikit bisa. Lepas tu bisa tak boleh bekas dia kata. Bisa tak boleh bekas. Ya, kalau bisa tak boleh bekas, tak suruh makan lah. Lapar dah ni. Dah lapar, nak makan dah lapar. Makan tak boleh bekas. Jadi tak? Balas gitu. Dia nak makan bisa, janganlah. Bisa tak boleh bekas. Siapa tanya lapar, minta nasi. Kita dah beri nasi. Apa? Dah beri nasi lapar ni. Nasi tak boleh bekas. Nasi tak boleh mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah Allah Ta'ala. Jadi nak wi kena dengan hok dia nak makan bisa nafsu tu. Bisa tak wi bekas. Betul hakikat dia gitu. Tapi asbab kita usaha kita macam mana? Kita tak disunnah kan? Ada. Tapi nafsu lah. Yang seorang lagi tu duduk jaga sangat ke jangan makan bisa tu sebab susah ke dia kalau kamu tu sakit. Gitu ya tau. Ke kerana sayang. Contoh ya, suami isteri dia tak pergi makan bisa, dia sayang ke dia takut lepas kawan tu makan bisa sakit susah ke dia. Sayang. Sayang mungkinlah sayang pun ya. Satu lagi pula dah kalau sakit sampai dia susah. Tapi hakikatnya betul lah. Bisa makhluk tak bekas. Tapi asbab syariah kita jangan melakukan perkara yang memudaratkan diri kita. Maknanya kita ni kurang buat kebajikan tapi jangan buat kejahatan. Nafsu ni diseru kepada lawan, kepada kejahatan tu. Ni kebajikan ni sekat dia hok comel sekalinya buat kebajikan tinggal kejahatan. Hak nombor 2-nya rendahnya dia tak berapa rajin buat kebajikan tapi dia tak buat kejahatan. Hak rendah laginya kebajikan rajin, kejahatan pun rajin. Hak paling tak pakai kejahatan rajin, kebajikan malah tak buat langsung. Tu hak paling tak pakai. Tapi hak jenis kebajikan buat, kejahatan buat tu tak pakai lagi tu. Ada ni. Rajin buat kebajikan tapi rajin buat kejahatan.
Rajin mengaji Quran, berahi mengaji Quran, tapi berahi mengumpat. Jadi nafsu ni dia seru pula kepada lawan kebajikan. Dahlah kebajikan tu berat, nak buat ni syaitan kita tegah, nafsu pula pergi seru pada lawannya. Kemudian dan kelakuan orang lalai. Ni balik kita pula. Syaitan, kebajikan tu berat, syaitan tegah daripada kebajikan. Nafsu tarik kita kepada lawan kebajikan, iaitu kejahatan. Dan kita ni mana pula sebelah kita ni. Dan kelakuan orang yang lalai. Lalai mana ni? Lalai daripada kebaikan. Lalai daripada lalai daripada kebanyakan makhluk. Dan kelakuan orang lalai. Orang lalai ni daripada kebanyakan makhluk lah. Hak kebanyakannya lalai lah kita ni. Hak kebanyakan. Hak hati sentiasa ingat akan Allah, tak ramai ni, sedikit. Hak kebanyakannya, kebanyakan makhluk adalah lalai. Dan kelakuan orang lalai. Mana orang lalai ni? Daripada kebanyakan makhluk. Dimetri. Dimetri. Dia tulis apa? Dimenteri. Menteri. Dia ni bukan ni, dia tobok. Patri apa dia? Dia tobok. Ada tobok. Cop. Patri. Patri. Sini dia je macam dimenteri tau. Bukan nun. Dia ni hak Jawi ni, bukan nun. Dimenteri tau. Menteri kabinet ke? Itu bukan cerita menteri kabinet ni. Dia panggil muntabi', dia panggil. Muntabi' ni yang ditobok, yang dicop, yang dipeteri, gitu lah tau. Dan kelakuan orang lalah. Orang lalah ni daripada kebanyakan makhluk. Ramanya pasal itulah. Orang amah, orang kebanyakan, orang awam ni kok lah lalah. Lepas tu dimeteri, mana apa? Dicok mata hati. Dimeteri, dicok mata hati. Lagi dilihat. Dilihat mana ni? Dilihat akan dunia. Kemudian sangat sangat menjakit, lagi mengikut. Sangat menjakit ini, dia sangat lekat di hati. Lagi mengikut, hati ni jenis turut. Sekarang kelakuan hak kebanyakannya orang lalai lah, kebanyakan ni. Hati dia kena cop. Kemudian hatinya dilihat akan dunia. Hak jenis pahala kebajikan akhirah ni tertutup mata hati. Hak nampaknya dunia. Kemudian sangat menjakit, yakni sangat lekat di hati. Hak kita tengok ni lah hak lekat di hati. Dunia lah. Lagi mengikut, lagi menurut akan hak kita tengok tu. Apa kita tengok? Hak kita lihatnya apa? Dunia. Kita, hati kita jenis lekat dengan dunia, hati kita jenis turut dengan dunia. Ni. Ini kelakuan orang lalai. Hati kena cop. Tak nampak pahala-pahala kebajikan ni. Hak hati duk tengoknya ke apa? Hak nampak di mata lendai ni lah. Dunia. Kemudian hak kita duk tengok dengan mata lendai dunia sangat menjangkit, sangat lekat di hati. Bukan lekat di hati. Hak dunia ni. Dan lagi mengikut. Bukan hati kita mengikut dunia. Ni. Kelakuan orang lalai hak kebanyakan. Jadi kalau tak ada rojak ni, tak ada kerja lah kitanya. Kalau tak ada rojak, tak akan boleh buat kebajikan kita. Sebab apa? Sebab kalau kau orang lalai,
Lala ni hok tak nampak nu akhirah pahala apa semua. Hok dia tengok tu lekat molek lah di hatinya. Hati pun turut molek lah. Dan pahala balasan itu gaib. Tengok. Pahala balasan itu gaib. Pahala? Mana pahala? Mana pahala? Keluar masjid, nampaklah markah pahala bagian kita. Ada? Pahala gaib. Kemudian masa sampai kepadanya, masa sampai pada pahala ni pula, pada barang yang dikira-kirakan dia, pada barang yang disangka-sangkakan dia, jauh akhirat bila hok kata sampai masa hok pahala, hok balasan pahala ni akhirat ni ayat kita ni, kita atas kita lah nak tanda-tanda mana. Sekarang kita ni orang lala ni, kelakuan orang lala ni hok kebanyakannya hati kena cop dah, kena tobok dah hatinya. Jadi hok kita lihatnya hok sekarang, hok dunia. Kemudian hok kita lihat ni lekat di hati. Dan hati kita mudah turut apa yang kita lihat. Di masa yang sama, kebajikan ni pahala dia gaib. Pahala gaib, pahala tak nampak. Dah lah pahala gaib. Bila kau sampai masa kepada pahala ni, pada barang yang dikira-kirakan dia, pada barang yang disangka-sangka, jauh. Mana apa ni? Lambat tu, akhirat. Jadi kalau kita buat ayat ikut susunan Melayu kita, dan masa sampai kepadanya pada pahala, jauh pada barang yang dikira-kirakan dia. Ada gitu kalau ikut bahasa kita lah, Melayu kita. Jadi pada barang yang dikira-kirakan dia ni takluk pada jauh tu. Mana kalau kita buat ayat hok standard Melayu kitanya, masa, itu ayat baru, masa tu mubtada. Masa sampai kepadanya, kepada pahala balasan hak gaib ni, jauh, lambat lagi. Jauh ni bukan pada hakikat. Jauh ni pada barang yang dikira-kirakan dia, hak disangka jauh. Hakikatnya dekat. Dekat aja dengan balasan ni. Cuma lindung dengan hidup tu sekejap. Lindung dengan hidup tu sekejap. Mati, nampak lalulah pahala dosa. Sikit sangat je. Jadi kata jauh-jauh ni pada kira-kira. Kenapa pada kira-kira? Pada sangkaan kita jauh. Tapi pada hakikat jauh kat mana? Kita ni ummah Nabi SAW ni, bukan hidup ratus tahun. Pada ni sekejap je hidup kitanya. Mana kalau hidup panjang sikit pun tak sama dah dengan kehidupan kita masa dulu. Ke sama? Sampai ketua pun sama je. Tenaga sama, kesihatan sama, sama kita. Tak ada dah tu dunia, tak ada dah masa tu. Kemudian mati siapa masa? Pahala. Jauhnya kat mana? Jauh ni pada barang yang dikira-kirakan, daripada barang yang disangka je tu, bukan hakikat. Hakikat dekat je. Sebab itulah dia kena ada raja, harap rahmat Allah, keampunan Allah, balasan baik daripada Allah. Sebab apa nak kena ada harap ni? Barulah boleh bangkit pada taat. Sebab apa nak kena ada harap baru boleh taat? Taat ni payah, berat. Syaitan pula sekat. Nafsu pula bukan setakat taat tu dia sekat. Dia seru pula kepada kejahatan, lawan kepada kebajikan. Lepas tu kita ni pula kelakuan orang lalau hak daripada kebanyakan ni mata hati kita pun. Tapi kalau ada harap tu, jadi bangkitlah kita kepada ketaatan. Ni hak susunan kitab Minhajul Abidin.
Kalau kita kata gak kena atas butir kita. Tak panggil kena atas butir. Faham tak? Kena atas butir ni mana apa? Kena atas point, kena atas apa? Kena atas batang tekuk kita tak? Kena atas kepala kita gitulah. Mana kita cakap kapung gak? Kena atas butir molek. Ngokor dia kata. Kena atas butir ngokor. Tapi biasa orang kita ni hak kena atas butir ngokor disedak ni kalau kena kat orang. Malah tak disedak, kena katok. Kena atas butir ngokor kawan tu. Dak akak muka. Orang lain yang kena atas butirnya dia je comel. Dia ada kena apa? Sebab apa? Mereka jelah. Patut kita, kita kuat agama. Nah, kita ambil hadap lah. Ni kita atas patang tekak kita lah. Orang lala. Kita lah orang lala. Lepas tu boleh buat ketaatan tu kena ingat harap tu lah. Harap kepada rahmat, keampunan Allah, harap kepada balasan baik daripada Allah. Kita memang lala. Tapi yang jadi boleh buat taat tu. Kerana tadi, kerana raja. Lala, kemudian mata hati pula kena meteri. Nak sebut apa anda? Muntabik ni maknanya ditobok, dicop, di apa ni? Kacik ke apa? Gitulah. Dia muntabik ni dia akhirnya bila dicop molek dia ni dia akan jadi tabi'ah. Tabi'ah ni jadi peseng dah lah. Dan bila hati kita kena tobok akhirnya jadi tabi'ah gitu lah. Lala semua. Ada ni. Apa sebab cok gitu dah. Jadi akhirnya jadi tabi'ah kita dah. Apa jadi tabi'ah? Sebab lekat molek dah. Tak gerak dah. Sebab dicop di patri dah akhirnya jadi tabi'ah. Jadi peseng dah. Ada ni. Anak takut ni. Bila benda-benda kejahatan jadi tabi'ah ni payah lah. Ada ni. Kejahatan jadi tabi'ah, dia kena mujahadah sungguh-sungguh lah. Peseng jadi peseng. Jadi tertutup dah. Tertobok dah. Macam contohnya kalau tertobok dengan kejahilan. Tertobok dengan kejahilan. Kejahilan tu tabi'ah dia dah. Semula jadi dia dah. Ni payah. Tak mahu belajar. Macam mana pun. Sebab apa? Dia dah dicop, dipeteri dah dengan kejahilan. Dia lekat dengan kejahilan. Dia balik dalam keadaan kejahilan. Lepas tu dia membesar dalam keadaan kejahilan. Walaupun apa upa wa amal sekalipun. Ni siapa peringkat dimeteri, dicop, dia akan jadi tabi'ah. Semula jadi dah dia gitu. Beramal dengan jahil, gitu sampai ke bila-bila. Tak mahu dah. Sebab apa? Dia kacik dah. Faham tak? Tapi ni atas bahagian masing-masing. Bila-bila masa Tuhan boleh buang, leraikan hak cok tu, tiba-tiba jadi rajin belajar. Ni semua atas bahagian masing-masing, untuk nasib masing-masing yang telah ditetapkan pada azal. Maknanya kalau kita kata kok dengan tobok, dengan sebati dah jadi peseng dia dah kejahilan. Kejahilan ni tak ada dah. Dengan kejahilan, dengan apa yang ada kejahilan dengan akal yang terpesong, neraka lah. Tak ada tempat dah. Ada ni. Sebab tu Nabi kata kebanyakan orang kebanyakan ahli neraka adalah orang fakir. Sahabat pun tanyalah, fakir minal mal ya Rasulullah? Fakir dari harta? Tak. Nabi kata minal ilmi. Hak tu hak ramai-ramai ahli neraka orang jahil. Kebanyakan. Lepas tu sebahagian lagi tu orang berilmu yang tidak beramal. Tapi kebanyakan orang fakir daripada ilmu. Maknanya orang yang tertobok dengan kejahilan ni neraka. Tapi bahagian dia hak untuk nasib untuk tempat azalinya dia orang bahagia. Lepas tu Tuhan pun buka hati dia, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ni
Hadis ni kita biasa dengar ni. Inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli tak teringat semua. Ahli jannah dulu ke ahli nar dulu? Neraka dulu tau. Inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Betul tak? Barulah mengiri dengan beramal dengan amalan ahli syurga. Jadi seseorang ni beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada antara seseorang dengan neraka mereka sehasta. Dan kadang kejahilan, jahil akidah apa semua, neraka. Tapi telah tetap pada azalnya dia adalah ahli syurga. Maka Tuhan buka hati dia, dia pun beramal dengan amalan ahli syurga. Amalan ahli syurga ni berdasar kepada ilmu. Fayadkhuluha, dia mati nak ada ketaatan, syurgalah dia ni. Ini kebanyakan. Dia banyak seumpama ni. Mana atas untuk nasib masing-masing. Hakikat dia gitulah. Bahagian kitanya, kita nasihat. Itu bahagian kita. Itu je. Tapi nak cerita bila dah tertobok dengan kejahilan, payah. Hak tertobok dengan kejahilan ni bukan luar-luar, bukan. Orang berkenaan apa? Walaupun berkenaan masjid sekalipun, hanya berjemaah semata-mata. Belajar untuk keluar daripada kejahilan, tertobok. Dia sudah tabiah dah dengan amal dah kena jahil. Dia rasa okey dah. Semayang okey, berjemaah tak pernah tinggal pun. Dan akidah semayang dengan ilmu ke tidak? Berjemaah dengan ilmu ke tidak? Dia tak kira, tak ada bahagian dia. Sebab apa? Sudah meteri, tertabak. Jadi tabi'ah, jadi peseng lidah gitu. Dia perkara ni di mana-mana pun sama je. Ada orang di musyrik, dia mari lambat sebab dia duduk jauh. Nak mari awal-awal, balik hijau, kena balik rumah dulu. Mandi-mandi tukar pakaian. Jadi mari sejik tu lewat sikit lah pada ni. Tapi siapa masjid, kita nak naik belajar, orang masjid lagi turun, dia kata. Itu bahagian masing-masing. Dia lagi turun lah sebab dia lepas dah fardu ain. Dah lepas fardu ain pun tak boleh ngaji ke? Ulang balik. Sudah cara lah kata, kalau kita kenal, kita nasihat. Itu tugas kita. Tapi kalau orang peseng gini, sengaja lari daripada majlis ilmu, sombong, kita tak wajib cegah kemungkaran, kejahilan, tak wajib sebab dia sombong. Ada ni, kita wajib suruh makruf, wajib cegah mungkar, bukan orang sombong. Sombong tak wajib. Pada ni, memanglah perintah suruh makruf cegah mungkar, tapi ada syarat dia pula. Ada Quran tak ayat pun syarat. Bukan satu ayat kita menetapkan satu-satu hukum. Yang Quran perintah suruh makruf cegah mungkar, kata letak syarat tu kita tengok pada hak Nabi buat pula. Mana contoh hak Nabi buat? Nabi tak cegah benda mungkar. Contohnya Nabi tengok Khalad bin Rafi', ni hak saya sebut semua ni orang Badawi ni, dia semayang salah. Dia semayang salah dekat dengan Nabi SAW. Tapi Nabi tak kata hentikan semayang kamu, stop, berhenti semayang. Nabi tak sekat. Walau semayang salah tu zanbun kabir, dosa besar, benda mungkar. Nabi tengok mungkar tu berlaku, kenapa Nabi tak sekat? Sebab apa? Sebab Khalad bin Rafi' ni dia panggil sombong. Masuk masjid Nabi SAW, Nabi ada nak semayang, tanya tak dengan Nabi, kamu tak pandai, jangan buat belagak pandai. Ni belagak pandai apa panggil? Lepas tu Nabi tak sekat. Sudah semayang Khalad bin Rafi' ni, Nabi tak panggil. Nabi tak panggil. Khalad bin Rafi' ni lah yang pergi jumpa dengan Nabi, beri salam ke Nabi. Bukan Nabi panggil. Semayang tu mungkar, semayang salah, Nabi tak sekat. Sudah semayang, Nabi tak panggil. Dia yang datang berjumpa dengan Nabi SAW. Beri salam, Nabi pun jawab salam. Nabi tak beritahu kesalahan dia. Dia pandai kan? Nabi cuma kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu.
Semayang kamu, kerana kamu belum semayang. Pergi semayang. Kamu tak semayang lagi. Pergi semayang macam, tengok dah dia semayang tak betul kan. Pergi semayang, dah pandai kan. Buat lah. Oh, dia pergi sungguh Pergi semayang. Lepas tu jumpa dengan Nabi pula. Nabi tak panggil kau. Sampai ketiga kali Nabi suruh semayang semula tu, barulah dia mengaku tak pandai. Baru Nabi ajar. Pada dia. Yang pertama, benda mungkar berlaku di hadapan Nabi. Nabi tak tegur. Sebab apa? Sebab ada syarat dia tu. Quran tak sebut. Oh ni Nabi buat ni syarat dia. Kata kita tak boleh meletakkan hukum dengan satu ayat. Kita kena tengok pula tafsiran daripada hak perbuatan Nabi SAW. Dah lah Nabi tak cegah. Nabi tak panggil pula. Kalau kawan tu pakai balik terus. Gua ada semayang dia pakai bila-bila. Dah tak apalah dia pandai bawa Mana sekarang ni dia jumpa dengan Nabi. Kalau dia terus balik, dia akhirnya ke Nabi. Lepas tu suruh pula dah semayang. Siapa ketiga kali hak Nabi ajar lepas dia mengaku tak pandai. Bukan kerana 3 kali. Maknanya selagi tak mengaku, selagi tu Nabi suruh dia semayang. Berapa kali pun. Ni orang sombong. Sama juga. Kalau orang sombong, dia rasa dia pandai, ngajar dia lari, kita tak duli pun tak apa. Tengok tanya dia semayang, berat semayang dia. Biar, dah dia pandai. Kita kan tengok benda yang salah, kita wajib kena cegah, kena beritahu kan. Orang hak nak, bukan orang sombong. Orang sombong biar ke dia. Jenis sombong macam kolak berapat ramai dalam masyarakat kita. Tak boleh tu, tak ada soal lah. Kita masuk dalam masjid, lewat-lewat dalam kita ni bukan sengaja mari lewat. Kerana nak balik rumah. Dia pula duduk masjid dah. Yang lagi balik tu kenapa? Kita kenal dia orang berkenaan tempat tu, orang berkenaan masjid, berkenaan tak berkenaan pun. Dia nak semayang je, belajar dia tambah. Yang kawan ni jauh-jauh mari nak belajar. Penat-penat balik kerja mari nak belajar. Itu untung nasib masing-masing. Nanti je. Kalau Tuhan ni beri taufik hidayah kita kepada kebaikan, kita wajib bersyukur. Kesemua tu datang daripada Allah. Hakiki kitanya la haula wala quwata illa billah. Itu hakiki dia. Tertobok macam mana pun sampai masa Tuhan rukan mudah-mudah je. Tapi kalau Tuhan tak rukan, jalan gitu lah. Dia bersepati dah. Dia tabiat dengan kejahilan. Tuangnya jahil tapi murakkab, tak sedar diri jahil. Tu payah. Dia jahil murakkab ni, kalau tunggu ceramah dia kata jahil murakkab ni kalau kita suap dia tak nganga. Faham tak ni? Kalau jahil basi, dia jahil selapis, dia tahu dia tak tahu, ni senang orang beri dia ambil. Jadi tak ada kan? Dia tak ada orang beri dia ambil. Hak jahil murakkab ni dia tak ada, tapi dia dah rasa dia tak ada, dia rasa macam dia pandai. Ni kalau nak beri dia ambil. Kata orang jahil murakkab ni kalau kita ulur dia tak buka mulut. Mana kalau mari nak ngajar pun dia tak mau dengar, dia lari balik. Ni. Kalau dia tak boleh lari balik pun kerana dia tak cakap balik mari pula isyak, dia buat je. Dia tak deli. Dia kondeng pula belakang. Tak faham ni dia buat. Dia bersembang. Ada ni. Dia bersembang. Ke orang mengajar kita bersembang ni kita faham orang mengajar? Kadang-kadang hak payah tu kan kita tupu pun kadang-kadang. Payah juga nak faham. Kalau bersembang tiba-tiba payah nak faham, dia duduk bersembang. Ni. Sepatutnya dia balik tapi dia nak balik nak cakap. Balik maghrib isyak mari pula. Dia nak berjemaah je. Dia dah tertobok seumpama tu tak ada. Dia dah tengok orang lain mari jauh-jauh, kadang-kadang mari tu pula bukan sihat-sihat pun. Kadang-kadang bukan sihat-sihat pun. Nampak letih dah. Jenis cuci buah pinggang nampak letih, tapi dia usaha juga walaupun letih. Kau cuci buah pinggang kan dia letih kan? Letih pun. Sakat-sakat boleh dia nak mengaji juga. Kau dah dia. Kau nak. Hak Tuhan tak beri bahagia, segala mereka pun tak peduli. Kan? Panggil betul sudah
di meteri, Tuhan sudah cop mata hati, kekal dengan kejahilan. Kejahilan tu jadi seperti tabi'ah dia panggil. Jadi macam peseng dia. Jadi sekarang ni ta'ah, kebajikan berat, syaitan menegah, nafsu pula seru kepada kejahatan. Kelakuan orang lalai hak daripada kebanyakan ni, hatinya dicopkan oleh Allah. Kemudian hak kita tengoknya adalah dunia ni lah yang lekat di hati. Hati kita duk turut benda dunia lah semata-mata. Kemudian balasan tu pula gaib, tak nampak, tak boleh dilihat. Nak sapa kepada masa balasan ni pula jauh pada sangkaan, jauh. Hak dekatnya untuk makan minum dunia je lah. Hak balasan pahala lambat lagi, muda lagi. Muda lagi. Jauh lagi Sebab kita hak balasan ni untuk lepas dah mati, jauh lagi. Dah lah pahala tu gaib. Lepas tu pula masa dia pula pada sangkaan-sangkaan orang lala ni jauh lah. Walaupun hakikatnya tak jauh. Dan apabila kata Imam Ghazali adalah kelakuan atas demikian itu, yang tadilah kebajikan tu berat, lepas tu syaitan menegah, nafsu menyeru pada kejahatan, kebanyakan kita ni pula lala, maka kata Imam Ghazali tiada membangkit oleh nafsu bagi kebajikan, dan tiada gemar ia nafsu padanya pada kebajikan akan sebenar kebajikan, dan tiada bergerak ia nafsu. Dan tiada bergerak-gerak demikian. Di nak sini tiada bergerak-gerak ia nafsu akan demikian, akan kebajikan, melainkan dengan pekerjaan, dengan perkara yang menolak akan segala yang menegahkan dan yang menyamakan, tetapi ini bahkan dilebihkan atasnya atas segala yang menegahkan tu pula. Dan yang demikian itu pekerjaan yang demikian pekerjaan yang boleh menolak segala yang menegah tu, iaitu raja, yakni harap yang kuat pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan gemar yang sehingga-hingganya, yang elok gemar pada baik balasan pahala dan kemurahan Tuhan dengan memberi pahala amal. Pahala mana? Yang berkekalan. Nak faham ayat satu tu, faham ayat, kita faham pula kehendak kita. Ni tu rasa ni payah sikitlah ayat dia tu. Dia kalau kita tengok hak minhaj, hak Arab, dia lebih mudah. Lebih mudah hak Arab ni nak banding hak Jawi. Hak Jawi ni payah sebab dia menggunakan kaedah bahasa Arab, bukan kaedah bahasa Melayu. Bukan nahwu bahasa Melayu lah kita kata tak. Tata bahasa Melayu. Dia payah sikit lah. Dia maksud kita tak payah mana. Dan apabila ada kelakuan atas yang demikian itu, kelakuan apa ni? Ibadat ni, kebajikan ni berat, maka tiada membangkit oleh nafsu ni bagi kebajikan, dan tiada gemuk ia nafsu padanya kebajikan akan sebenar kebajikan tu, dan tiada bergerak-gerak ia nafsu akan demikian, akan kebajikan, melainkan dia kena ada ni, ada ni. Dah apabila kebajikan tu berat apa semua, tiada membangkit oleh nafsu bagi kebajikan. Jadi nafsu di kita ni nak jadi semangat buat kebajikan ni tak ada. Melainkan kod depan dia akan cerita. Rojak tu lah. Malaikat hak rojak tu. Maka tiada membangkit oleh nafsu bagi kebajikan. Nafsu di kita ni nak jadi bangkit nak buat kebajikan ni tak ada. Tiada. Melainkan di hadapan dia akan cerita. Dan tiada gemuk ia nafsu padanya pada kebajikan. Akan sebenar kebajikan tu.
Nafsu takkan gemar kepada kebajikan tu. Dan tiada bergerak-gerak ia nafsu akan demikian atas kebajikan melainkan ada hak melainkan ke depan ni lah, barulah nafsu tu akan dibangkit kepada kebajikan. Nafsu tu akan digemar suka dengan kebajikan. Nafsu tu akan bergerak-gerak untuk buat kebajikan. Kalau ada hak melainkan, mana? Melainkan dengan pekerjaan, dengan perkara yang menolakkan akan segala yang menegah, dan menyamakan akan yang ditegah tu. Mana sekarang ni kena ada pekerjaan yang boleh tolak segala yang menegah tu. Mana? Harap balasan Allah tu lah. Itu yang akan menolak akan segala yang menegah tu. Mana? Rajat harap pada balasan tu. Dan yang menyamakan dia, menolak segala yang menegah dan menyamakan dia, menyamakan akan perkara yang menegah tu. Bukan setakat menyama ni, bukan kata hak menegah, hak jadi nak bangkit semangat nak hilang menegah tu, bukan sama. Bahkan tetapi yang ni bahkan, tetapi dengan makna bal, yang ni bahkan dilebihkan atasnya, atas kali menegah pula. Kena ada, bukan setakat benda yang menegah, bukan setakat benda yang menyamai akan perkara menegah tu, bahkan kena lebih ni daripada yang menegah tu. Apa dia ni nak kena lebih ni? Dan yang demikian itu, yang demikian pekerjaan yang menolak akan segala menegah ni, iaitu raja, yakni harap yang kuat pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pekerjaan perkara yang menolak akan segala yang menegah kita tu. Kalau berat pun tertolak berat tu. Kalau kata syaitan nak sekat kejahatan pun tertolak syaitan sekat tegah tu. Nafsu seru kepada kejahatan tertolak. Sebab apa? Sebab kita harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harap pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harap yang kuat pada rahmat Allah, dan gemar yang sehingga-hingga yang elok, dan gemar yang sehingga-hingga, mana gemar yang sehabis-habis kepada kebajikan. Gemar yang sehingga-hingga yang elok, gemar tu pada baik balasan pahala. Mana kita ni sungguh-sungguh nak kepada balasan baik, balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kita harap rahmat Allah, dan kita gemar, kita suka sehabis-habis suka pada baik balasan pahala. Gemar pada balasan pahala dan kemurahan Allah dengan memberi pahala amal. Pahala mana? Yang berkekalan. Mana kita ni betul-betul nak kepada baik balasan pahala. Sebab itulah kita, syariah kitanya buat ibadah semata-mata kerana gemar kepada pahala, ikhlas, ijma' ulama. Ikhlas. Ada ni. Jadi dengan nak pahala, harap pahala ni lah, kebajikan berat boleh tolak, syaitan tegah boleh tolak, nafsu ni suruh pada kejahatan boleh tolak. Kita memang lala, tak dinafikan kita lala, tapi oleh kerana lala tak lala kita pun, walaupun mata hati kita nak nampak dunia juga, nampak dunia, tapi oleh kerana nak ke pahala, ingat pada lepas dia mati ni, kalau tak ada bekalan macam mana kita ni, jadi kita pun jadi boleh bangkit kepada buat taat. Jadi kita ni hak boleh belajar, boleh buat amal ni, mata hati kita cerah ke? Tak. Jadi boleh buat amal tu kerana kita harap rahmat Allah, kerana kita nak kepada balasan pahala daripada Allah. Kalau tak ada hak ni, yang tak ada hak rojak ni, tak bangkit kita pada taat. Sebab apa? Sebab kita lalai. Sebab kita lalai.
Tapi oleh kerana kita lala ni lah, bangkit jugalah, bolehlah bangkit buat ta'at. Tapi kerana lala kita, ta'at buat, kejahatan pun buat. Kenapa? Kerana lala. Di lala ni kok mudahlah syaitan perdaya. Memang orang lala ni orang dalam bahaya. Orang lala, apa perkara pun kalau jenis lala, bahaya ke tak? Bahaya belaka kalau lala. Hija, tapi jenis lalai lah. Ralik, tak lama kena nyakit. Bawa kenderaan kalau lala, ke mana? Bawa lala. Bukan setakat lala, main telefon pula. Apa kena kamu? Dia sebut lalai ni kau bahayalah. Maknanya memang kita lalai, tapi kerana kita harap rahmat Allah, kita gemuk kepada balasan pahala Allah, jadi bangkit jugalah kita pada buat taat. Tapi apabila lalai kita ni kuat, jadi masa yang sama kita masih lagi buat kejahatan. Tapi mudah-mudahan dengan ketaatan tu lama-lama kau kuat dalaman kita, lala kau kurang. Ni nak menghilangkan lala ni pula. Ni kena sampai ke Aqabah yang ketujuh. Ni kita dalam perjalanan lagi ni. Macam mana nak hilang lala? Nanti dululah. Satu-satu dulu. Sebab kita ni nak buat ta'at ni, ta'at ilmu. Kalau tak ilmu tak kita awal-awal. Kita Aqabah yang kelima ni. Aqabatul bawais, kena ingat baik. Aqabah yang pertama ilmu beres. Ni kalau ilmu tak selesai fardu ain, macam mana nak hilang lalai dalam hati? Berzikir banyak-banyak. Tuhan perintah berzikir kan? Uzkurullah zikran katsira. Ingat yang banyak. Tuhan tak letak syarat-syaratnya. Tak letak syarat kat mana pula? Semua perkara ada syarat. Ayat tu dah cerita tadilah. Bukan kita satu ayat kita nak menetapkan hukum. Uzkurullah ni pula, zikir oleh kamu, ingat akan Allah ni, bukan maknanya berzikir mengatik tu je. Ni singkat pemahaman. Sembahyang zikir, majlis ilmu majlis zikir. Ni zikir hak wajib. Tak ada syarat, tak ada syarat. Kita berzikir banyak-banyak tak ada syarat. Buat syarat tu nak menyusahkan dia kata. Hak tu zikir tak ada syariah, tak ada syarat lah. Kita nak cerita bab ta'ah ni, ilmu beres. Akidah ahli sunnah wal jamaah, sembahyang dengan ilmu, ketaatan batin pun dengan ilmu. Kemudian kita nak buat kebajikan, memperbanyakkan kebajikan hak sunat ni, taubah kita selesai dah. Hak kewajipan kitanya, qada semayang, qada puasa, beres dah. Ada ni. Kalau kata zakat yang kita cuai terdahulu, kita bayar dah secara mengikut kemampuan kita. Hutang agama tu. Kemudian kita nak bertaubah pula hutang kita dengan orang. Kita jangan buat tak tahu, tak ingat. Kita kena usahakan selesai hutang dengan orang. Itu kewajipan belaka tu. Lepas tu kita tak berapa mampu secara perlahan-perlahan. Gitu je lah. Taubah tu dulu. Kalau tu tak cara, lepas tu nak berzikir, kononnya nak menghilangkan lalai, itu tipu daya syaitan. Zikir tanpa syariah, orang panggil. Tanpa syariah tu berzikir hak tak semayang. Kita orang semayang tanpa ilmu, hukum tak semayang juga. Semayang tanpa akidah, lagilah tak panggil semayang. Tapi kalau orang jahil murakkab, kita ada akidah. Kita ada semayang kita dengan ilmu. Kalau tak pandai takkan boleh semayang. Dia payah ni jenis jahil murakkab. Dia payah. Jadi kita ni kena ikut ni. Ikut hak susunan lagi tak minhaj. Hilang kelalaian hati sampai selesai Aqabah yang ketujuh. Maknanya lala. Tapi jadi bangkit wa ta'at ni, kerana tak ada, kerana harap rahmat Allah. Harap rahmat Allah.
Lala tak lala kita pun jangan tinggal hak ketaatan kepada Allah. Semayang khusyuk kurang, jangan tinggal semayang. Bukan semayang fardu ni, semayang sunat. Mengaji Quran, berzikir kurang, tadabbur, kurang ingat, jangan tinggal mengaji Quran, jangan tinggal berzikir. Sebab apa? Sebab kita nak harap pahala Allah Subhanahu wa taala. Tapi lama-lama kelayang tu, kau lama kau kurang, kau lama kau kurang. Ada gitulah. Sebab lala tak lala ni benda dalam. Benda dalam ni tak boleh nak buat gitu. Ada ni. Benda luar mudah lah benda dalam. Macam hak perubatan doktor lah. Hak dalam bukannya mudah yang nak buat kerja. Tapi kalau luar mudah je. Jadi hak ni hak hati, hak lala tak lah hak hati. Hak ni tak boleh nak buat jalan singkat tak ada hak ni. Lala tak lala pun kita harap yang kuat pada rahmat Allah dan gemar yang sehingga-hingga, yang sehabis-habis gemar pada baik balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan Tuhan. Harap akan kemurahan Tuhan dengan memberi pahala, dengan memberi pahala amal. Pahala mana? Yang berkekalan. Jadi Tuhan beri pahala ni dengan kemurahan, dengan kurniaan. Kemurahan Allah, kurniaan Allah, beri pahala yang banyak, beri pahala yang berkekalan. Kalau kira gak dengan amal kita tu, dak balas mana pun amal kita ni sikit-sikit je. Tapi semayang 2 rakaat, kemurahan Allah, pahala yang banyak, pahala yang berkekalan. Kemurahan Allah Ta'ala belaka. Tapi kita nak pahala yang berkekalan ni, kita buatlah perkara yang kita dapat pahala yang berkekalan. Kan pahala yang berkekalan tu kan, hak 3 perkara tu kan, kita maklum 3 perkara tu. Kita nak pahala berkekalan, kita pastikan anak cucu kita tu anak cucu yang soleh. Anak cucu yang soleh, pahala yang berkekalan, kemurahan Allah. Bukan kita yang buat, mereka yang buat. Tapi pahala yang berkekalan bagi kita. Bukan berkekalan lepas dah mati ni, selama ni masa kita hidup pun pahala yang berkekalan. Itu semua kemurahan daripada Allah. Hak kita buat tak padang dengan amalan kita semai 2 rakaat, tapi pahala besar. Kemudian pula bukan kita yang buat, anak cucu yang buat, boleh pahala pada kita. Ni semua kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemurahan Allah ni ialah pahala dengan dosa sepatutnya banyak pahala lah. Pahala berganda-ganda, dosa tidak berganda-ganda. Pahala berkekalan, dosa tidak berkekalan. Kita mati tak ada lah dosanya, tak berkekalan dosa, tapi pahala berkekalan. Jadi kalau kira kemurahan Allah Ta'ala sini ni, pahala banyak daripada dosa lah. Kalau kira bagaimana? Sebenar-benar pula nak buat kebajikan, nak buat kejahatan, mudah buat kebajikan. Mudah buat kebajikan. Ngaji Quran, mudah aja. Nak ngumpat, kena cari orang. Kena nak ngumpat, nak cari orang. Kalau nak ngaji Quran, tak ada kena-kena orang, mudah tu kan. Pergi masjid, mudah. Nak naik curi rumah orang, payah. Bukannya mudah. Kena tengok dulu, lepas tu takut pulak lah nanti jumpa dia orang. Payah. Pergi masjid, mudah. Tapi gitulah dengan syaitannya, dengan nafsunya, dengan hati kita yang sudah ditobok, yang sudah dipeteri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah buat hak payah, iaitu kejahatan. Adalah kita ni harap kepada rahmat daripada Allah, kurniaan daripada Allah, kemurahan daripada Allah. Kalau kebahagiaan kita ni lah. Tambahan pula kiraan kita ni mula daripada umur baligh. Tapi kemurahan Allahnya, kesalahan Tuhan ampun sekalian jikalau kita taubah dengan taubah nasuha. Dengan kemurahan Allah, bukan kata dosa sebesar-besar dosa syirik kafir,
Tuhan ampun mudah-mudah dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Lama mana dia syirik, lama mana dia kafir. Bukan syirik kafir je, dia sekat pula perjalanan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia khianat pula pada agama Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, mengucap 2 kalimah syahadah dengan kemurahan Allah, habis licin, tak ada langsung. Tak ada langsung. Sebesar-besar dosa syirik kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ni. Kemurahan, kurniaan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dangsanya petok gitu sikit je. Dangsanya telah berkata guru kami, guru kepada Imam Ghazali rahimahullah, Syekh Abu Bakar Al-Warraq, bermula duka cita itu menegah daripada memakan makanan, dan takut itu menegah daripada dosa, dan harap yang kuat atas dan harap yang kuat atas taat, gitu je. Dan harap, apa tu? Dia terjemahan ni payah ni. Dia takut itu menegah daripada dosa, kemudian dan harap tu pula mengkuatkan atas ketaatan. Dia gitu. Warraja yuqawi ala ta'at, dan bermula harap mengkuat ia harap atas ketaatan. Sebelum tu takut itu menegah daripada dosa, dan harap itu mengkuat atas taat, dan menyebutkan mata itu, dan menyebutkan mati itu, mati dan menyebutkan mati, dan mengalik tu baca mata lah. Cepat royak mati apa, tengok Rumi ke tengok mana? Tengok Rumi, kalau baca jauh mata juga. Oh, patut cepat sangat. Dan menyebutkan mata, mati. Oh, pandai baca. Kena baca Rumi. Dia kalau mata, kadang-kadang dia je dengan mim ta alif, atau mata. Mim ta alif atau mata. Mim alif ta mati. Terkadang mim alif ta tu mata. Ejaan lama. Oh, ni mengingatkan mata. Oh, ni gini buat kebedahan mata ni boleh. Dan menyebutkan, mana menyebut ingat mati itu mengzuhudkan daripada yang lebih-lebih daripada dunia. Jadi berkata, dan saya telah berkata guru kami, kata Imam Ghazali ni rahimahullah ta'ala, Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Perkataan di mana? Perkataan guru Imam Ghazali ni. Bermula. Dia dangsanya tu permulaan ayat. Jadi dia buat kurungan di bermula. Kalau Jawi dia biasa dalam kitab ni dan kurungan untuk permulaan ayat. Bukan bermula tu permulaan ayat, dangsanya itu permulaan ayat. Bermula tu perkataan Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Bermula duka cita itu menegahkan daripada memakan makanan. Orang duka cita kan, tak selera nak makan lah, duk mikir kan. Dan takut itu khauf menegahkan daripada dosa. Khauf tu dahulu. Takut akan balasan Allah, takut akan seksaan Allah. Takut tu menegahkan daripada dosa. Nak cerita nak harap. Dan harap itu, nak kan ayat dia ni, dan harap yang kuat atas taat. Dia nak ayat gini, dan harap, ini harap akan rahmat Allah itu menguatkan atas taat. Nak gitu. Hak Rumi dia buat kan? Dan harap yang kuat atas taat, dia kata. Dan harap rahmat Allah yuqawi, menguatkan ia harap
ala ta'at, atas segala ketaatan. Hana di situ. Ini nak tempat syahid di sinilah. Harap rahmat Allah ni yang mengkuatkan kita atas ketaatan. Hak kata ketaatan tu berat. Hak kata ketaatan tu syaitan tegah. Hak kata nafsu tu pula suruh pada lawan pada ketaatan tu. Tapi harap itulah yang akan menguatkan kita atas ketaatan. Dan menyebut mati itu. Menyebut ni ingat akan mati. Ingat akan mati ni mengzuhudkan. Kena cuba ni tu. Mengzuhudkan. Di zahid ni orang. Zuhdun tu bahasa Arab. Jadi mezuhudkan daripada yang lebih-lebih daripada dunia. Tapi nak cerita sini hak harap tertepat dianya. Tapi perkataan tu panjang, dia cerita belaka lah. Tiba-tiba cerita bak duka cerita apa pula ayat dia. Tapi yang kita naknya tepat takut dan harap. Takut itulah yang menegah dia dosa. Dan harap itulah kata Syekh Bakar Al-Warraq menguatkan atas ketaatan. Tu dua tepat dia. Tapi perkataan tak habis lagi ni. Dan menyebutkan mati itu, mengingati mati itu, menzahidkan, mengzuhudkan daripada yang lebih-lebih dari dunia. Mengzuhud ni apa tu? Meninggalkan hak dunia, hak sia-sia, hak lebih-lebih. Nak tinggal dunia hak lebih-lebih ni dimari daripada ingat ke mati. Kalau dah ingat ke mati kok, dunia lah kitanya hak nampak. Tapi kalau ingat ke mati, ingat ke mati itulah yang akan menzuhudkan kita daripada dunia. Tu hak Nabi perintah tu. Aksiru min zikri hazmil lazat, Nabi kata. Aksiru min zikri hazmil lazat. Aksiru min zikri hazmil lazat al-maut. Perbanyakkan daripada mengingati perkara yang memutuskan kesedapan dunia, iaitu mati. Mati ni yang memutuskan kita daripada kesedapan dunia. Maka akan zuhudlah hati kita daripada yang lebih-lebih daripada dunia. Mari daripada zuhud, daripada ingat akan kematian. Ingat kematian, Nabi kata akan memutuskan segala kesedapan. Kita tengah sedap cakap pun semua, dicerita mati, putus angin. Orang tengah sedap duduk cerita hibur, bergelak ketawa, bergiam-giam, dia cerita mati pula dah. Kan dia rasa? Tu kata Nabi kata, mati inilah yang memutuskan kita daripada kesedapan. Nabi kena perbanyak ingat ni kan. Bila ingat akan mati, menzuhudkan daripada yang lebih-lebih daripada dunia. Yang nak ambil sininya, takut, menegah daripada dosa, dan harap rahmat Allah mengkuatkan atas ketaatan. Itu kata guru pada Imam Ghazali, Syekh Bakar Al-Warraq. Dan kedua daripada dua perkara, kenapa kau kita mesti ingat akan rajak Arab, supaya memudahkan atasmu menanggung kepayahan berat dan kesukaran ta'at. Wallahu a'lam. Ini kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 231. Petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ana bi'ulumihi amin. Far'un aftal bulqini fi man wafaqa
fararuhu fararuhu minal wudu'i fararal muazzini bi annahu ya'ti bi zikril wudu' li'annahu lil ibadati allati faghara minha summa bi zikril azan qala wa hasuna an ya'tiya wa hasuna boleh comelnya wa hasanun an ya'tiya atau lebih comel wa hasuna pun boleh wa zahirun an ya'tiya kalau ayat lain lah bukan gitulah wa hasuna ataupun wa hasanun wa hasuna an ya'tiya bi syahadatayil wudu'i summa bi du'ail azan li ta'alluqihi bin nabi sallallahu alaihi wasallam summa bid du'ai li nafsi far'un. Ini satu cabang masalah. Ini penghujung bicara berkaitan dengan azan dan iqamah yang disunatkan sebelum kita masuk kepada sembahyang. Al-Bulkini mengeluarkan fatwa tentang seseorang yang selesai ia berwuduk bertepatan dengan selesai azan yang dikumandangkan. Sekarang ni selesai dia basuh kaki wuduk, mana berbetulan, mana berbetulan wafaqa ni mana apa, kebetulannya sedang molek dengan selesai azan dikumandangkan. Kebetulan dia gitu. Jadi maknanya dia sedang berwuduk. Contohnya di belakang tu, tempat di masjid. Masa dia berwuduk tu bila pun bang contohnya. Jadi kebetulan selesai dia berwuduk, selesailah Tok Bilal azan. Masa dia berwuduk tu Tok Bilal azan, dia jawablah. Dia jawablah hak. Ini hak jawab hak azan tu. Kemudian hak doa-doa antara basuhan-basuhan anggota wuduk tu, doa kan. Basuh muka, basuh pergelangan tangan ada doa, berkomor ada doa, kemudian masuk air hidung ada doa, kemudian basuh muka ada doa. Itu pandangan Imam Ghazali, sunat baca doa tu. Pandangan Imam Hanafi, pandangan Syekh Ramli, hak kata sunat berdoa tu. Tapi pandangan Imam Nawawi, doa tu tidak disunatkan, tidak ada ambilan pada pandangan Imam Nawawi. Pada ni Imam Ghazali ada bacaan doa tu, Imam Hanafi ada bacaan doa tu. Itu perkara khilaf pada ni. Jadi kalaulah bertulang dengan azan, kalau nak baca doa wuduk bacalah atas pandangan hak kata sunat. Tapi jawab azan tu jawablah, jangan tak jawab. Cuma kita masa berwuduk ni hak cakap tu tak bolehnya makruh. Ni bukan bercakap, ni zikir yang disunatkan. Kemudian kebetulan pula sudah molek selesai basuh kaki, selesailah Tok Bilal azan, selesai Tok Bilal bang. Bahawa apa fatwa Syekh Bulkini? Bahawa jadi dikumandangkan dia titik dah. Bahawa tu dia buat B tu huruf besar, jadi macam ayat lain tak ni. Apa fatwa Bulkini? Bahawa itu fatwa dia, bahawa hendaklah ia membaca zikir sesudah wuduk. Sebab ini zikir sudah wuduk ni sebagai ibadah tersendiri, lalu menunaikan zikir sesudah azan. Jadi dia sininya suruh baca doa selepas selesai berwuduk dahulu. Sebab apa? Sebab wuduk ni hak ibadah kita. Hak azan ni hak Tok Bilal bang. Adapun hak ibadah sendirinya adalah berwuduk.
ibadah sendiri adalah berwuduk, maka baca doa wuduk dulu. Baca doa wuduk dahulu, kemudian barulah baca pula doa selepas selesai azan. Gitu je lah. Ada ni kalau kebetulan. Pernah ke seumpama tu? Kalau pernah seumpama tu, ambil satu je, ambil dua-dua. Tapi ambil hak mana dulu? Ambil hak mana dulu ni? Ambil hak doa azan dululah. Doa wuduk dulu, sebab doa wuduk ni hak ibadah kita, hak selesai dah, hak selesai daripada ibadah kita. Kemudian barulah kita pergi kepada doa selepas daripada azan. Kemudian kata Syekh Bulkini, beliau menambah lagi. Yalah, ambil doa ni, doa wuduk dulu. Kemudian barulah kita doa selepas azan. Ambil dia, kita bacaan lepas wuduk ni panjang juga. Mula-mula kita ni datangkan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita susuli dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kan gitu? Kalau kita baca hak lepas daripada selesai kita berwudu, mana ada dua kalimah syahadah. Kemudian ada doa untuk diri kita. Jadi kata baca doa hak selesai wuduk dulu, barulah baca doa selepas bang. Baca doa selesai wuduk ni perhabis ke baru doa bang? Beliau menambah yang bagusnya, hendaklah ia membaca dua kalimah syahadah wuduk dahulu. Dua kalimah syahadah je. Dua kalimah syahadah je. Pada ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah sekat tu. Kemudian lalu disambung dengan doa azan. Doa azan pula. Sebab doa ini berhubungan langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab doa azan ni doa yang kita doa untuk Nabi. Wa ba'athul maqamal mahmudan alladhi wa'atta. Kita doa minta supaya wasilah dan darajah yang tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Kita doa azan dulu. Sebab apa? Sebab tu doa untuk Nabi ya. Lepas beres doa untuk Nabi, barulah baru sesudah itu meneruskan doa wuduk yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Mana? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Itu doa untuk kita. Wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Doa untuk kita. Jadi mula-mula Syekh Bulkini kata selesai berwuduk, berbetulan dengan selesai orang bang, baca doa wuduk dulu, barulah kita iringi doa lepas bang. Tapi hak moleknya baca doa hak lepas lepas wuduk pun jangan baca habis. Ambil dua kalimah syahadah je dulu. Ambil dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu ambil doa bang lalu. Doa selepas bang lalu. Siapa sebab doa lepas bang ni kita doakan Nabi, kan? Kita doa ini wasilah dan juga kedudukan yang tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi kita doa untuk Nabi dulu. Lepas habis doa azan, doa untuk Nabi, barulah kita berdoa dengan diri sendiri. Allahumma ja'alni minat tawwabin tu. Ada ni. Tu elok dia gitu. Kalau kata nak perhabis doa wuduk pun boleh. Kemudian diiringi dengan doa selepas bang. Tapi nak ceritanya antara dua-dua tu jangan tinggal. Dan kita pun walaupun kita selepas bang kita duk baca doa wuduk, mana lepas tu baru kita doa lepas bang, masih lagi tak putus lagi, masih lagi disunatkan kita baca doa selepas daripada bang tu. Ada ni. Benda yang berlaku kedok tak tahu. Kalau berlaku sungguh kemudian pun ingat kedok pun tak tahu. Ingat kedok. Kemudian kita baca dua kalimah syahadah ni,
Angkat tangan dah tu. Angkat tangan dah. Ada ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Angkat tangan dah. Pada ni. Bukan kata hak dua kalimah syahadah mula-mula tu tak angkat tangan lagi. Angkat tangan dah. Kita angkat tangan. Kemudian kita pun baca dua kalimah syahadah tu. Kemudian angkat tangan tu jugalah kita berdoa untuk selepas azan. Kemudian kita pun berdoa untuk diri kita. Cuma beza sikit di sini, doa selepas dia berwuduk ni ialah disama je dengan doa selepas azan. Sama-sama disunatkan angkat kedua belah tangan ke langit. Angkat ke langit. Ada ni, buka tu ke langit, tapak tangan tu ke langit. Ni kita kadang-kadang tekuk. Tekuk dada lah, tekuk hidung lah, macam-macam. Angkat ke langit. Kemudian dua pandangan, afdal himpung ataupun afdal cerai. Tapi kebanyakannya afdal himpung. Himpung kedua belah tangan. Ada ni. Tangan tu buka lah, jangan duk tutup gitu, nak wiron ni, duk tutup gitu. Tutup gitu. Buka. Ada ni, buka. Kemudian berbeza doa selepas wuduk dengan doa lepas azan ni. Doa lepas wuduk sunat mata lenggok ke langit. Pada ni. Doa selepas selesai berwuduk sama doa juga dengan selepas selesai mandi wajib, mata tengok ke langit. Kita ada doa lepas mandi wajib? Tak ada. Doa lepas mandi wajib pun samalah. Doanya adalah angkat ke langit. Tangan tu memang angkat ke langit. Mata tu tengok ke langit. Mata tu tengok ke langit. Sunat seumpama tu. Adapun doa-doa lain termasuk doa azan, mata disunatkan tunduk ke bawah, tangan je angkat ke langit. Tu ada beza sikit lah. Ada ni. Tidak disunatkan masa berdoa yang lain daripada doa lepas wuduk, mata tengok langit, tak disunatkan. Tangan je angkat ke langit, matanya pandang ke bawah. Berbeza dengan doa selepas selesai berwuduk. Sunat mata tengok ke langit, walaupun seseorang tadi tu buta sekalipun, walaupun tak nampak langit sekalipun, sebab duduk dalam rumah sekalipun, sunat lenggok ke atas. Ni kadang-kadang doa waktu lain pun akak ke atas, tidak disunatkan. Dia doa ni sendiri pun dia ada dia punya adab-adab dia. Doa ada dia punya adab-adab dia. Jagalah adab-adab ketika berdoa. Lepas tu sini tak ceritalah sebab ada dua doa ni. Doa wuduk, doa selepas daripada azan. Doa wuduk tengok ke atas. Doa lepas azan tengok ke bawah. Tangan sama-sama angkat. Kalau kita akhir dengan doa untuk diri kita sendiri, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku ni di kalangan orang yang banyak bertaubat. Sebab apa banyak bertaubat? Sebab kita ni banyak buat dosa. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa ja'alni min ibadikas salihin. Himpun dua tu nak comel. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin tu sama dengan ayat Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian Nabi ajar berdoa pula, Allahumma ja'alni minat tawwabin waja'alni minal mutatahhirin. Walah kita waja'alni min ibadikas salihin. Jadi berhimpung tawabin dengan mutatahhirin ni bukan doa ni saja. Quran pun himpun dua tu. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala mengasihi orang yang banyak bertaubat, dan Allah Ta'ala mengasihi orang yang menyucikan dirinya. Menyuci di sini hak paling besarnya suci daripada kesyirikan.
Suci daripada kotoran zahir dan suci daripada kotoran batin. Ini orang yang Tuhan kasih, hak kita duk minta doa selepas daripada selesai kita berwudu. Kemudian selepas selesai berwudu, selepas selesai doa tu, kita disunatkan selawat dan salam di hujungnya. Kita disunatkan selawat dan salam di hujung selepas daripada kita baca doa tadi. Lepas daripada tu, kita pun baca pula inna anzalna 3 kali. Masa tu tak angkat tangan dah. Wa sallallahu tu angkat tangan lagi. Selawat tu angkat tangan lagi. Selesai raut muka. Kemudian baca inna anzalna 3 kali. Tu sunat. Tu sunat wuduk tu. Tu sunat wuduk ni. Dan ni pun selepas selesai berwuduk lah ni. Cuma kita di bawah tajuk azan dan iqamah. Habislah bicara azan dan iqamah. Faslun fi salatin nafli. Fasal tentang solat sunnah. Nak cerita pula hak sembahyang sunat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.